Dato' Yang Bertuah, selain dari itu, iaitu equity 1.5% untuk dengan masyarakat India, di mana Perdana Menteri telah mengatakan akan adakan unit trust dan sebagainya. Saya pernah tanya soalan ini kepada Perdana Menteri pada tahun 2006, di mana saya katakan di bila unit trust dibuka untuk dijual, dalam 15 minit semua telah dijual dengan orang-orang kenamaan yang membeli, bukan orang-orang bawahan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak ada. So what is the rationale untuk mengadakan penjualan unit trust kerajaan? Ini semua tidak masuk akal. Dan macam mana? Kenapa kerajaan dulu ada satu dasar di mana kerajaan akan meningkatkan penglibatan masyarakat India dalam equity dari 1.5% ke 3% sebelum tahun 2010. Itu target kerajaan. Tetapi sekarang telah diubah suai. Sekarang mereka telah menarik diri. Sekarang mereka malu dan katakan tidak boleh mencapai. Dia longgarkan ke 2020, 2020. Itu pun saya ingat mustahil. Apakah asasnya? Kenapa ia perlu dilonggarkan? Kenapa ia tidak boleh dicapai sekarang juga? Dato' Yang Bertuah, selain dari itu adalah mengenai infrastruktur dan di negara ini, di mana tahun dulu kerajaan telah mengatakan akan save 4 bilion untuk menggunakan infrastruktur dan sebagainya. Apakah infrastruktur? Tidak beri dengan terperinci di mana 4 bilion itu digunakan. Adakah ia digunakan untuk pembinaan infrastruktur, public transport dan sebagainya? Saya juga difahamkan bahawa landasan kereta api di antara Kuala Lumpur dan Ipoh yang sudah disiap bina telah mengambil masa lebih kurang 12 tahun, di mana ia telah digunakan mula-mula hanya 4 bilion, lepas tu 8 bilion, sekarang sudah 12 bilion, sudah siap, cantik, semua ada, tetapi tidak ada kereta api. Mungkin menteri boleh kata tidak ada api kereta. Saya pun tak faham. Saya lagi ingat bila saya masuk parlimen pada tahun 1999, saya seronok bila kerajaan mengatakan bahawa landasan kereta api akan siap, double tracking. Juga train service akan dalam setiap 1 jam ada servis. Sekarang sudah lebih kurang 13 tahun, Dato' Yang Bertuah. Dan saya rasa ini ada satu perkara yang rumit, di mana tak masuk akal juga. Di mana kalau landasan kereta api boleh dibina, double tracking sudah disiap, macam mana pula tidak ada kereta api? Kita bawa macam kita beli kereta tak ada enjin. Boleh masuk akal kan? Mungkin menteri dia mungkin masuk akal dia lah. Tetapi untuk kita di sebelah sini, saya kurang faham. Dan macam mana kita boleh belanjakan lebih kurang 12 bilion dan tidak diguna pakai? Kenapa kereta api tidak ada? Kenapa kereta api yang sedang digunakan hanya satu hari satu servis sahaja? Dan saya difahamkan bukan ini isolated. Di seluruh tempat yang lain, di seluruh negara pun empasisnya tidak ada untuk membawa kebaikan kepada masyarakat. Empasisnya adalah macam mana kontrak-kontrak boleh diberi, macam mana orang kroni-kroni boleh mencari makan, komisen dan sebagainya. Kalau memberi perhatian kepada infrastruktur, kalau betul-betul memberi perhatian kepada public transport, kita tidak akan ada masalah di mana setiap orang ingin memiliki kereta atau kenderaan. Ya, gulung. Ya, saya sedang gulung ya. Dato' Yang Bertuah, saya rasa ini adalah perkara yang sangat mustahil, di mana perhatian kerajaan sangat kurang dalam pembinaan infrastruktur, pembinaan monorail. Ini semua tidak boleh dipospon. Saya hairan ada ahli parlimen katakan walaupun kita boleh meningkatkan perbelanjaan rancangan Malaysia ke-9 dari 200 bilion ke 230 bilion, kita tetapi posponkan monorail di Penang adalah satu yang baik. Tak masuk akal juga. Adakah ini kerana nak punish kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang? Kalau sedemikian, saya pohon juga bahawa jangan kolek cukai tanah, cukai taksiran, jangan kolek. Bebaskan kami dari sana semua ni tanggungan. Saya tak perlu bayar, saya baru bayar juga semalam. Biar kami semua dilepaskan. Tak perlu bayar, kerajaan tidak ada tanggungjawab membina infrastruktur dan sedemikian. Entah laluan? Habis masa dah Yang Muhammad. Boleh? Yang Muhammad tanya tadi, dia kata macam mana ini kalau boleh berlaku tak masuk akal. Tak masuk akal ya? Mungkin Yang Muhammad tak ada akal kot. Inilah cakap korang ajar lah macam ni.
Ini Tak payah cakap kurang ajar, Yang Amat. Tak boleh. no, bila kita debate, I off the cuff. Saya bukan macam okay. Terus. Jadi saya harap perhatian lebih dibuat dalam perkara-perkara yang saya bangkitkan, dan akhir sekali jangan kita lupa bahawa kita ada perlu memberi keutamaan. Saya juga membaca rancangan ini midterm review. Nampaknya ada beberapa rancangan di antaranya untuk mengambil lebih pekerja-pekerja sebagai kaki tangan kerajaan di antara masyarakat India dan China. Ini adalah satu yang bagus. Saya lagi ingat tahun dulu dari Sarawak, yang mana ahli parlimen itu bukan saja menyokong apa yang saya katakan, tapi mengatakan bahawa di Sarawak adalah satu yang kritikal, di mana orang-orang IBAN langsung tidak diserap dalam civil service. Ini membawa satu kecacatan yang tertentu, dan kita perlu membaiki perkara ini, di mana kalau tahun 70-an di mana lebih dari 36% dari pekerja-pekerja kaki tangan kerajaan adalah masyarakat Cina dan 15% adalah masyarakat India. Sekarang kurang dari 5% adalah masyarakat India dan masyarakat Cina, dan kerajaan bukan saja perlu memberi perhatian, perlu serius. Akhir sekali, Dato' Yang Dipertua, satu interview yang dijalankan oleh Public Service Department, di mana bila masyarakat India pergi untuk interview, soalan pertama, adakah kamu penyokong Hindra? You tahu apa itu Hindra? You menyokong Hindra, kita akan hantar you balik ke India. Ini satu di antara soalan yang ditanya semasa memohon kerja dengan kerajaan. Adakah ini soalan-soalan yang boleh masuk akal? Soalan-soalan macam ini. Dan saya pohon bahawa dan akhir sekali advertisement itu mengenai kekosongan kerja-kerja kerajaan perlu di advertise di surat khabar Tamil dan Cina seperti yang dibuat di Pakatan Kerajaan-Kerajaan Pakatan Rakyat. Terima kasih.